Okay, salam sejahtera kepada semua ahli-ahli Bulan Sabit Merah Sekolah Kebangsaan Sungai Tuang. Selamat datang ke perjumpaan kita yang ketiga. Okay, pada hari ini kita akan didedahkan dengan asas pertolongan cemas. Sebelum cikgu teruskan dengan penerangan asas pertolongan cemas ini, cikgu mohon anda semua untuk daftarkan kehadiran anda melalui Google link yang telah cikgu berikan dalam WhatsApp kelas anda. Yang kedua, anda perlu tonton video ini untuk mendapat pengetahuan asas bagi pertolongan cemas. Dan ketiga, anda perlu lengkapkan aktiviti yang akan cikgu kongsikan di akhir video ini. Okey, selamat mengikuti pengajaran. Jom kita mulakan dengan asas pertolongan cemas bagi BSMM minggu ketiga. Baik murid-murid, apa itu pertolongan cemas? Okay, pertolongan cemas adalah pertolongan segera yang diberikan kepada pesakit sebelum mendapat rawatan dari doktor atau pihak hospital. Okay, kita juga boleh definisikan pertolongan cemas ini sebagai sokongan awal yang diberikan kepada seseorang di antara masa pertengahan. Okay, maksudnya di antara kecemasan perubatan. Okay, di sini ia bermaksud sementara menunggu doktor atau pegawai perubatan tiba di kawasan kecederaan atau kawasan kemalangan, kita sebagai ahli Bulan Sabit Merah perlu bertindak segera dengan memberi pertolongan cemas. Apa kepentingan pertolongan cemas ini? Kenapa kita perlu berikan pertolongan cemas kepada mangsa? Tujuan utama, sebab utama kita perlu selamatkan nyawa. Yang kedua, untuk mengelakkan kecederaan lanjutan. Ini bermaksud kita tidak mahu luka menjadi lebih parah atau teruk. Yang ketiga, pertolongan cemas ini adalah untuk menggalakkan pemulihan. Kita hendak luka atau kecederaan itu sembuh. Dan yang keempat, supaya doktor atau pegawai kesihatan dapat memudahkan rawatan lanjutan. Baik, murid-murid, sebelum kita berikan rawatan kecemasan, kita perlu tahu beberapa peraturan am. Kita tidak boleh terus bertindak memberi rawatan kecemasan ini kepada mangsa. Yang pertama, kita perlu pastikan kita berikan pertolongan kepada mangsa yang cedera teruk dahulu. Jika anda lihat ada beberapa mangsa di kawasan kecederaan, dan anda dapat lihat contoh mangsa A lebih teruk berbanding mangsa B. Mungkin mangsa B hanya cedera di tangan. Manakala dibandingkan dengan mangsa A, dicedera di kepala, hidungnya berdarah, nampak darah mengalir keluar daripada hidung, tidak sedarkan diri, maka kita perlu berikan pertolongan cemas kepada mangsa A kerana mangsa A cedera lebih teruk berbanding mangsa B. Peraturan am yang kedua, keutamaan kepada mangsa yang tidak sedar. Ini yang seperti yang saya jelaskan terlebih dahulu. Jika anda lihat mangsa itu tidak sedar, kita perlu berikan pertolongan cemas kepada mangsa tersebut. Kita perlu jaga mangsa yang tidak sedar itu dan sentiasa periksa mangsa tersebut, terutamanya pernafasan. Lihat, adakah dadanya
turun naik. Jika dadanya bergerak turun naik, maksudnya dia bernafas. Anda juga boleh lihat dengan meletakkan tangan di hidung untuk merasa nafasnya. Okey, yang seterusnya, jangan sekali-kali menanggalkan pakaian mangsa. Cukup sekadar melonggarkannya sahaja dengan tujuan untuk memudahkan pernafasan mangsa. Dan pembantu mula memerhatikan pergerakan pernafasan mangsa. Lebih elok jika ada dua pembantu untuk membantu mangsa berbanding seorang. So, satu boleh memberi pertolongan cemas dan seorang lagi boleh memerhatikan pergerakan pernafasan mangsa. Dan yang paling penting, jangan tanggalkan pakaian mangsa. Kita tidak mahu nanti mangsa tersalah andai menganggapkan dirinya dianiaya. Okey, yang keempat, membuat pengurusan bagi menghantar mangsa ke hospital. Maksudnya, sebelum anda berikan pertolongan cemas kepada mangsa, yang pertama sekali, pastikan anda telah pun menelefon pihak hospital. Maksudnya anda telah dial nombor pertolongan cemas. Sekarang kita akan lihat rawatan bantu mula. Okey, inilah rawatan kecemasan. Okey, anda boleh gunakan formula ini untuk rawatan bantu mula. Okey, rawatan bantu mula dalam bahasa Inggeris ialah first aid. Okey, anda boleh gunakan formula DRABC atau kita sebut Dr. ABC. Apa itu Dr. ABC? Okay, kita akan lihat satu persatu. Tetapi bagi anda, okay, kita tidak akan pergi secara lebih lanjut. Hanya sekadar pengetahuan asas sahaja. Baik, apa itu D? D bermaksud danger atau bahaya. Okay, semasa anda hendak bertindak untuk memberi pertolongan cemas, pastikan keadaan persekitaran adalah selamat untuk kita yang bertindak sebagai penyelamat. Danger di sini merujuk kepada kita yang hendak berikan pertolongan. Kita perlu pastikan kita mampu menyelamatkan mangsa dan bukan menjadi mangsa. Cuba bayangkan jika anda hendak pergi membantu seorang mangsa, anda terus bertindak pergi menyelamatkan mangsa ini tanpa melihat persekitaran. Dan anda tidak sedar sebenarnya mungkin bahagian atas anda ada batu besar ataupun ada crane yang tergantung, okay, jatuh. Okay, ini akan membahayakan diri kita sebagai penyelamat. Tak ada gunanya kita hendak pergi menyelamatkan seseorang dan kita juga menjadi mangsa akhirnya. Seterusnya ialah R. R bermaksud response atau tindak balas. Apa maksud tindak balas? Kita perlu panggil nama mangsa dan pastikan mangsa bertindak balas. Jika mangsa tidak bertindak balas, kita boleh cuba tepuk pipi atau bahu. Kita juga boleh cuba sebut panggil nama mangsa jika kita kenal siapa mangsa. Contoh, saya hendak pergi menyelamatkan mangsa yang bernama Ali. Contoh ya. Okey, saya boleh tepuk pipi Ali ataupun tepuk bahu Ali, atau saya juga boleh panggil Ali, Ali, Ali supaya Ali sedar. Yang ketiga, A. Airway atau saluran pernafasan. Kita perlu periksa mulut dan hidung mangsa dan pastikan ianya tidak tertutup atau tersumbat. Kita perlu pastikan
tiada benda yang menghalang pernafasan mangsa dan yang paling penting, pastikan mangsa masih bernafas. Anda boleh cuba masukkan jari ke dalam mulut, untuk lihat. Anda buka mulut mangsa, lihat, ada makanan, mungkin ada makanan yang tersekat yang menghalang pernafasan mangsa. Jika anda boleh keluarkan makanan tersebut, anda boleh cuba keluarkan. Yang keempat. Yang keempat ialah breathing atau pernafasan. Pastikan mangsa bernafas dan sekiranya anda lihat mangsa itu tidak bernafas, lakukan EAR, External Air Resuscitation. Apa itu EAR? EAR sini adalah kaedah di mana kita sebagai penyelamat memberi nafas kepada mangsa yang terhenti pernafasannya. Ingat ya, jika anda lihat mangsa tidak bernafas, baru anda lakukan external air resuscitation. Kaedah ini adalah berkesan untuk memasukkan udara beserta oksigen ke dalam paru-paru mangsa jika mangsa telah berhenti bernafas tetapi masih mempunyai denyutan nadi atau dengan kata lain masih hidup. Bagaimana caranya? Ada 3. Mulut ke mulut, mulut ke hidung atau mulut ke hidung dan mulut. Saya tidak akan pergi lebih lanjut tentang EAR ini, sekadar hanya untuk pengetahuan asas anda. Mari kita lihat yang terakhir, iaitu circulation atau peredaran darah. Circulation ini ada kaitannya dengan pernafasan tadi. Anda perlu pastikan nadi mangsa berfungsi. Kita boleh semak nadi karotid ataupun di leher. Dan setelah anda semak, katakanlah tidak ada tanda-tanda pernafasan. Mangsa tidak bertindak balas, tidak ada batuk, tiada pergerakan. Mangsa tidak sedar dan tidak memberikan sebaran tindak balas, barulah kita mulakan tekanan di dada. Untuk hari ini, untuk kelas sehingga hari ini, kita hanya lihat secara asas sahaja berkenaan dengan Dr. ABC ini. Setelah anda melihat penerangan ringkas berkenaan dengan asas pertolongan cemas, itu Dr. ABC tadi, sekarang saya hendak anda ambil modul yang telah diberikan dan lihat muka surat 8. Cikgu hendak kamu cuba selesaikan aktiviti pada muka surat 8 berdasarkan maklumat yang telah kita sama-sama pelajari hari ini berkaitan pertolongan cemas. Tugasan anda hanyalah untuk melengkapkan terkesilan kata ini. Sebelum mengakhiri pengajaran kita pada hari ini, cikgu minta kamu, yang pertama, sila daftar kehadiran melalui Google Link yang telah cikgu kongsi di dalam grup WhatsApp. Kedua, tolong lengkapkan aktiviti ini. Dan yang ketiga, anda boleh WhatsApp latihan ini kepada saya. Sekian saja untuk pengajaran pada hari ini. Sehingga kita berjumpa pada minggu yang keempat. Sekian, terima kasih.